teknik temu bual dan membahaskan kaedah analisis data temu bual. Ingin saya ingatkan bahawa perkongsian pada hari ini dia bersifat permulaan. Tetapi kalau nak detail nanti kena rujuklah kemudian. Okey, jadi tuan-tuan, saya teruskan lagi sebagai pengenalan. Sebagai pengenalan, temu bual merupakan satu kaedah pengumpulan data yang melibatkan aktiviti seorang penyelidik menyoal untuk mendapatkan jawapan atau respon yang dihajati daripada responden atau peserta penyelidikan. Ini mengikut definisi Robson 2002. Jadi kat sini ada beberapa elemen yang kita perlu fahami, iaitu ada penyelidik, penyelidik yang pertama, yang kedua ada peserta kajian, ataupun kebanyakannya menggunakan istilah key informant ataupun informant utama kajian. Okey, itu yang kedua, dan yang seterusnya ada soalan-soalan yang ditanyakan kepada peserta. Okey, jadi dalam konteks ini ada beberapa elemen. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebagai seorang pengkaji, saya percaya dan yakin bahawa pengkaji telah menetapkan sasaran, iaitu tujuan kajian. Ada tujuan kajian yang pertama, tujuan kajian kedua, tujuan kajian yang ketiga, ataupun dalam kuantitatifnya dipanggil objektif kajian lah. Jadi berdasarkan kepada tujuan kajian ini, kelak dikembang luaskan soalan-soalan temu bual yang ingin disampaikan kepada peserta kajian. Jadi dia ada maksud lah, dia bukan temu bual ataupun berkata-kata seperti mana yang biasa. Saya teruskan lagi. Temu bual ialah perbualan lisan antara dua pihak dengan matlamat untuk mengumpul maklumat yang relevan bagi tujuan penyelidikan. Sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, ia bergantung kepada tujuan kajian tuan-tuan, puan-puan masing-masing yang telah ditetapkan. Jadi ia merupakan satu proses komunikasi interaksi yang melibatkan penyoalan oleh penyelidik untuk tujuan khusus mendapatkan maklumat berkaitan penyelidikan dan menjawab soalan oleh pemberi maklumat utama. Dalam hal ini, tuan-tuan puan-puan, saya yakin dan percaya bahawa berdasarkan tujuan kajian 1, 2, 3 dan mungkin lebih, tuan-tuan puan-puan telah mencerahkinkan tujuan kajian itu dan kemudian telah menghasilkan beberapa soalan temu bual yang ingin dilontarkan kepada key informant yang telah disasarkan. Ingin saya ingatkan bahawa menerusi temu bual, key informant dipilih menerusi persempelan bertujuan. Maksudnya kita akan memberi justifikasi kenapa kita pilih key informant berkenaan. Di samping itu, kita perlu menetapkan berapa jumlah key informant yang bakal kita temu bual. Jadi berdasarkan kepada bacaan kita, berdasarkan kepada bidang pengajian masing-masing, kita akan tetapkan berapa ramai key informant yang perlu dilibatkan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, dari aspek jenis temu bual, kita ada 3 jenis temu bual. Yang pertama, temu bual berstruktur. Yang kedua, temu bual separa berstruktur. Yang ketiga, temu bual tidak berstruktur. Ada yang bertanya dengan saya, temu bual jenis apa yang paling terbaik untuk diguna pakai dalam penyelidikan. Jadi jawapan saya adalah bergantung kepada perspektif masing-masing dan bergantung kepada tujuan temu bual masing-masing, bergantung kepada siapa key informant masing-masing. Setiap jenis temu bual ini mempunyai kelebihan-kelebihan dan boleh diguna pakai mengikut keadaan tertentu. Saya akan jelaskan satu persatu perkara ini.
Okey, temu bual berstruktur. Okey, kalau kita lihat di sini, temu bual berstruktur, dia ada soalan temu bual yang kalau kita lihat mempunyai turutan. Okey, turutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Dan temu bual ini daripada key informant pertama kepada key informant kedua, ketiga dan seterusnya, dia akan dilontarkan dengan soalan yang sama. Okey, soalan yang sama. Dan jawapannya pun berkemungkinan akan mendapat jawapan yang mempunyai apa kata orang, pola yang sama. Okey, pola yang sama. Okey, dia ada check, check, check seperti di paparan. Okey, a set of identical question asked in exactly the same way. Ditanyakan dalam cara yang sama. Okey, jadi kelebihan temu bual jenis ini adalah dia ada konsistensi data. Okey, maksudnya key informant 1, 2, 3 dan seterusnya mempunyai pandangan yang mungkin hampir sama, cepat dan efisien, okey, dan mudah dianalisis. Tadi saya ada nyatakan temu bual ini berguna mengikut jenis keadaan. Jadi keadaan yang bagaimana diperlukan untuk temu jenis ini. Jadi jawapannya antaranya adalah temu bual mungkin di balai polis, kan? Jadi dia ada struktur pertanyaan yang lebih kurang sama. And then temu bual di mahkamah, right? Yang itu contohnya lah. Okey, contohnya. Jadi kita boleh dari segi aspek struktur ini, kita nampak ada konsistensi data ataupun jawapan. Okey, maksudnya ya tidak apa semua jawapannya ringkas-ringkas. So itu. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan, kita ada jenis temu bual separa berstruktur. Okey, apa yang dimaksudkan dengan jenis temu bual separa berstruktur? Okey, temu bual jenis ini okey menghendaki pengkaji menyediakan soalan terlebih dahulu, tetapi soalan tak adalah sebanyak macam yang struktur ini, kan, ataupun tidaklah sebanyak apa yang tidak berstruktur. So soalan dia bergantung, ada yang menyatakan 10 soalan yang paling ideal, ada yang menyatakan 15 soalan mencukupi, kalau 20 soalan terlalu banyak. Okey, jadi dalam konteks ini kenapa dia dinamakan separa berstruktur? Sebahagian soalan telah disediakan, namun sebahagian soalan lagi muncul secara spontan. Okey, soalan yang bersifat susulan. Okey, rentetan daripada jawapan key informant yang diberikan. Okey, so itu. Jadi berkemungkinan contohnya terangkan latar belakang diri tuan. So yang tuan ini akan menjawab tentang namanya, tentang umurnya, itu saja. Jadi kita berhak untuk mencongkil jawapan kepada persoalan yang tidak lengkap dijawab. Misalnya boleh terangkan tuan berasal daripada mana, okey, pendidikan tuan bagaimana, right, apa pengalaman kerja tuan. So kita boleh mencongkil soalan-soalan yang tidak dijawab sepenuhnya oleh pihak yang ditemu buat. Okey, so itu. Jadi dalam konteks ini, kalau kita lihat an interview schedule that is adapt depending on the replies of respondents. Sebagaimana yang saya nyatakan, dia bergantung kepada jawapan yang diberikan oleh key informant tadi. Kalau tidak memandai pihak pengkaji ataupun yang menanyakan soalan boleh mencungkil soalan susulan. Okey, jenis temu bual ini mempunyai flexibility. Okey, mendalam dan kaya, menyokong interaksi spontan. Kenapa mendalam dan kaya? Kerana pengkaji boleh okey meneroka dengan lebih mendalam
bagi jawapan-jawapan yang diberikan yang dirasakan kurang memadai. Jadi pengkaji boleh boleh menanyakan soalan susulan terpulang, tetapi dari segi kerangka dasarnya bahawa pengkaji telah ada soalan temu bual mungkin di antara 10 hingga 15 soalan. Okey, dan yang terakhir iaitu temu bual tidak berstruktur. Okay, no pre-planned schedule, more like a conversation. Dia tidak ada perancangan. Okay, pengkaji ada. Okay, dia punya tujuan kajian nombor 1, 2 dan 3. Tetapi oleh kerana key informant itu mungkin dari segi persekitarannya tidak boleh dibuat secara berstruktur, mungkin tidak kemas secara berstruktur ataupun separa berstruktur. Jadi pengkaji menggunakan lontaran soalan yang tidak dirangka, tetapi pengkaji akan mengawal keadaan dan akhirnya menanyakan soalan yang berkaitan dengan kajian. Misalnya saya ambil contoh, kalau kita membuat kajian di kampung orang asli. Jadi dia tidak berminat untuk menjawab soalan secara berstruktur. Dia rasa takut, insecure, right? Jadi kita perlu mulakan dengan soalan-soalan yang bersifat membina repo terlebih dahulu. Misalnya, tuan sudah makan, right? So, bagaimana keluarga, sihat tak sihat? So, tuan kerja apa? Dah turun ke sungai ke belum? Dah mencari hasil hutan ke belum? So, barulah kita bertanya kepada soalan-soalan temu bual yang menjawab kita punya kajian. Kita tak boleh terus langsung, nanti takut dia terkejut, langsung dia tak menjawab soalan. Jadi, soalan tidak berstruktur ini sangat terbuka dan bebas. Dan biasanya pengkaji kaya dengan masa. Sebab masa dia panjang. Right, so dia nak congkel sana, congkel sini. Right, jadi dia ada masa yang banyak. Tidak terikat dengan soalan. Mungkin juga pengkaji ada soalan tetapi dia melontarkan soalan dengan cara yang lebih santai tetapi soalannya tak banyak, dia lebih kepada yang awal membina repo dan seterusnya baru bertanya soalan. And then yang seterusnya kelebihannya dapat membina hubungan yang baik antara pengkaji dan juga key informant. So itu. Berbalik kepada jenis soalan separa berstruktur, tadi saya ketinggalan maklumat iaitu keadaan yang lebih sesuai untuk jenis kajian separa berstruktur ini, misalnya dengan ahli politik, penjawat awam, orang yang bekerja swasta. Jadi dalam konteks ini dia lebih boleh diimplementasi di kebanyakan keadaan. Separa berstruktur dan ramai pengkaji yang memilih jenis soalan separa berstruktur. Tapi bergantung kepada bidang kajian dia lah. Tapi kalau yang mengkaji tentang sosiologi, antropologi, orang asli kena guna tidak berstruktur. Yang mengkaji tentang warga emas berusia, kena guna tidak berstruktur, right, supaya dia dapat menjawab dengan keadaan yang tenang. Jadi itu. So, tidak ada soalan di bahagian chat box, dan tidak ada soalan melalui simbol tangan. Jadi saya teruskan lagi, tuan-tuan, puan-puan. Temu bual berstruktur. Saya pergi lebih terperinci. Jadi temu bual berstruktur melibatkan penjadualan soalan yang ketat. So dia sudah ada soalan, contoh di sini, misalnya what do you see as
important responsibilities and tasks. Okey, ada soalan daripada saudara Fikri, boleh teruskan. Okey. Jadi dalam konteks ini, seterusnya ayat dan susunan soalan temu bual telah ditetapkan terlebih dahulu. Right, maksudnya dia ikut stage by stage soalan yang dilontarkan dan soalan itu telah di-type terlebih dahulu. And then can you tell me the things you like most about your work? Okay, do you find some things difficult about your work? Can you tell me about them? What important achievement have you accomplished since beginning work here? So dalam konteks ini dia ada turutan-turutan soalan yang dikemukakan kepada inform. Okey, jadi dalam konteks ini itu sudah ada one by one. And then soalan yang sama ini ataupun set soalan yang contohnya yang diberikan ini juga diberikan kepada informan kedua, informan ketiga, informan keempat. Kan? So nak tengok dia punya jawapan. Okey, biasanya kita letakkan, okey, ni antara contoh name of interviewer, okey, name of interviewee, place of interview, date of interview, maybe you can put time, right? So itu masa. Jadi dalam konteks ini kita akan mendapat jawapan yang lebih kurang hampir seragam dan perlu diingat bahawa penemu bual perlu mendapatkan keizinan untuk menggunakan alat perakam suara. Memang agak mustahil kita nak mencatat semua jawapan dengan cepat. Jadi kita perlu menyediakan alat perakam suara, tetapi pada hari ini dengan kepesatan teknologi, tuan-puan boleh menggunakan telefon pintar masing-masing kerana ada perakam suara yang disediakan dalam telefon pintar, tetapi kena mohon izin. Soalan yang sama dalam turutan yang sama setiap kali temu bual dijalankan kerap digunakan oleh penyelidik yang ingin mendapat maklumat dalam satu masa yang terhad. Macam saya nyatakan tadi, yang kat sini masanya sangat penting. So dia tidak punya banyak masa, jadi dia nak cepat, jadi dia mengutarakan soalan yang telah disiapkan mengikut turutan. Jadi dia tidak seperti temu bual separa berstruktur yang ada agak kaya dengan masa ataupun temu bual tidak berstruktur yang lebih kaya dengan masa, boleh duduk lama-lama. So yang ini dia tidak duduk lama-lama, dia tanya dan terus inginkan jawapan. So itu. Okey, jadi saya teruskan lagi, tuan-tuan, puan-puan, temu bual separa berstruktur. Okey, dalam hal ini soalan yang diajukan telah digubal terlebih dahulu untuk temu bual separa berstruktur. Seperti yang saya nyatakan peringkat awal, temu bual ini mungkin telah menyediakan beberapa set soalan, mungkin antara 10 hingga 15 soalan. Itu soalan yang ideal lah. Kalau lebih daripada itu, kalau 20 terlalu banyak sangat, tidak ada orang nak memberikan masa yang banyak untuk menjawab temu bual yang dilontarkan. Jadi kita kena pandai ambil hati orang yang kita temu bual dan kita setkan bahawa sebelum temu bual kita nyatakan bahawa temu bual ini akan dilangsungkan, akan mengambil masa selama antara 45 minit ke 1 jam sahaja. Mohon tuan-tuan puan-puan dapat memberikan jawapan yang ikhlas untuk menjawab soalan-soalan yang dilontarkan ini. Okey, jadi soalan yang diajukan telah digubal 10-15, tapi saya ingatkan bahawa kadangkala jawapan yang diberikan itu tidak sepenuhnya jadi. Peranan pengkaji adalah untuk membuat soalan susulan untuk mencongkil perkara-perkara yang dihajati seperti yang telah ditetapkan lebih awal dalam tujuan kajian.
Yang itu. Urutan soalan, cara soalan diaju dan bentuk soalan boleh berubah-ubah bergantung kepada minat key informant. Misalnya kita tanya informant satu, okey, soalan satu, soalan dua, soalan tiga, empat sampai soalan 10. Tetapi key informant dua dia kata soalan satu ni saya nak skip, saya nak terus kepada soalan dua, tiga, empat. Boleh tak? Jawapannya boleh, tidak ada masalah. Okey, bergantung kepada konsensus di antara pengkaji dan juga key informant. And then soalan tu boleh berubah-ubah kedudukan soalan. Okay, mungkin soalan nombor 2 tu ditanya dalam kedudukan soalan nombor 5. Nombor 5 tu diawalkan jadi nombor 1. Itu bergantung kepada minat uh, informant. Okey, asalkan informant menjawab soalan yang kita lontarkan itu, tidak ada masalah. Walaupun kita telah menulis soalan-soalan, akan tetapi pada masa yang sama mungkin kita nak menyedapkan soalan pada hari kejadian, kita boleh ubah soalan itu tetapi kontennya masih dikekalkan. Tidak ada masalah. Okey, kejap, ada yang baru masuk lagi. Okey, so dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita boleh mengabaikan soalan yang dirasakan tidak sesuai dan menambah soalan mengikut keperluan. So yang ini kita bergantung, okey, kita bergantung kepada situasi lah. So kadang-kadang kita tengok mood yang kita interview ataupun kita temu bual itu. Okey, mood dia lain sikit kan. Jadi dalam konteks ini kita boleh nampak kita ubah sedikit soalan. So bila kita ubah sedikit soalan, kita boleh menaikkan mood dia untuk menjawab soalan. Sebab yang paling penting akhirnya dia menjawab soalan temu bual bagi memenuhi keperluan kajian kita. Betul tak? So itu. Jadi ini temu bual separa berstruktur biasanya digunakan untuk temu bual ahli politik, kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta, NGO. So yang ini biasanya diguna pakai secara meluas. Saya teruskan lagi. Okey, kalau kita lihat di sini sambungan soalan susulan yang spontan dan mendalam boleh dikemukakan semasa temu bual. Walaupun soalan-soalan ini tidak ditulis dalam soalan temu bual di peringkat awal. Kita boleh bertanya. Okey, membenarkan penemu bual menanya soalan balas kepada reaksi responden terhadap soalan terdahulu. Kita benarkan. Maksudnya kita nakkan interaksi dua hala, bukan saja kita tanya. Kalau dia tak faham, dia boleh tanya kita semula. Jadi kita kena get ready lah. Okey, jangan kita buat soalan, lepas tu kita tak prepare konten dia dari segi aspek jawapan. Dan kemudian informant tanya kita balik, kita terus tercengang. Jadi menunjukkan bahawa kita tidak begitu bersedia untuk melaksanakan temu bual. Jadi kita kena tahu soalan-soalan dan kita kena tahu perspektif jawapan baik dari segi aspek kandungan, baik dari segi aspek metodnya. Okey, jadi lebih fleksibel, pendidik boleh mengungkap kembali soalan dalam bentuk atau perkataan yang berbeza untuk mendapatkan maklumat lanjut dengan lebih mendalam. Okey, contohnya, what websites do you visit frequently? Okay, dia dah jawab, informant dah jawab. Lepas tu kita bertanyakan lagi, why? Kenapa? Mention several but say she's like. Okay, and then boleh tanya lagi, and why do you like? Tell me more about. Anything else about? Okay, thanks. Dah kita jawab terima kasih pun, kalau kita lihat contoh di bawah, terima kasih, thanks. Any other reason you like? Adakah sebab lain? Kita tanya lagi kan, walaupun kita dah ucap terima kasih, tapi ujungnya kita macam mata pancing, kita tanya lagi. So itu. So itu antara contoh.
contoh yang digunakan untuk separa berstruktur. Dan seterusnya, temu bual tidak berstruktur. Macam saya nyatakan tadi, okey, ada soalan. Saya pergi kepada ruangan chat box seketika. Soalan daripada Puan Nurul Aisyah Amira. Nurul, betul. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Jika soalan temu bual separa berstruktur lebih daripada 20 soalan, adakah valid dalam sesuatu kajian? Okey, lebih 20 soalan valid tak valid bergantung. Okey. Okey. Kenapa saya ada menyatakan keadaan sedemikian? Sebenarnya apa yang saya katakan ini ada sandaran dia. Misalnya soal penulisan Chua, okey, Chua Yang Piao menyatakan bahawa soalan yang ideal adalah 10 soalan. Sebab informan tak nak duduk lama-lama nak jawab soalan kita, dia pun ada kerja lain. Kalau awak pergi ke kampung tanya soalan, kalau lama sangat, informan kadang-kadang start motor dia tinggalkan kita je. Jadi mana satu yang awak nak? Okey. So itu yang ideal 10 soalan menurut Chua lagi dia kata yang tinggi 15 soalan. Okey, 15 soalan tapi boleh diterima. Untuk soalan separa berstruktur 10 soalan 15 soalan itu soalan yang kita nyatakan, tetapi belum soalan susulan yang datang secara spontan. Yang itu juga perlu diambil kira. Kalau 20 soalan banyak, banyak. So bila banyak, orang tak suka jawab banyak-banyak soalan. Kerana bila banyak soalan, waktu yang diperuntukkan adalah lama. Melainkan melainkan kajian kamu mendapat tajaan, dapat tajaan, lepas tu kamu boleh bagi sagu hati sedikit kepada informan. Jadi 20 soalan, 25 soalan tak ada masalah. Kamu bagi mungkin token dari segi duit, okey, RM20, RM30 untuk minum kopi, ataupun kamu bagi cenderahati, mungkin dia orang sukalah. Kalau 20 soalan, biasanya kalau 20 soalan lebih daripada 1 jam, mungkin antara 1 jam setengah ke 2 jam. Okey, so itu. Untuk valid, jawapannya boleh valid sekiranya kamu bila buat soalan daripada tujuan kajian kamu pecahkan kepada soalan temu bual. Bila soalan temu bual, kamu lazimnya boleh hantar kepada pakar untuk menyemak kualiti soalan temu bual. Dan kalau pakar itu tidak meragui jumlah 20 soalan itu bergantung kepada beratnya soalan, saya kira tidak ada masalah 20 soalan temu bual. Tetapi kalau pakar itu menyatakan bahawa 20 soalan terlalu banyak, diminta kurangkan soalan, so kamu kena ikut pandangan pakar, sebab di akhirnya satu-satu temu bual itu dia ada pandangan pakar juga, sama ada sebelum temu bual ataupun selepas temu bual. Kalau sebelum temu bual pakar dah meminta untuk diperbaiki, jadi saya kira kamu perlu ikut pandangan pakar berkenaan. Jadi jawapannya boleh tak boleh? Jawapannya boleh, tapi akhirnya bergantung kepada pakar. Okey, so untuk menentukan validiti soalan berkenaan. Okey, saya harap Puan dapat sedikit pencerahan. Okey, saya teruskan gambar ini untuk soalan tidak berstruktur. Okey, soalan tidak berstruktur ini ataupun temu bual tidak berstruktur ini lazimnya diguna pakai di beberapa keadaan. Okey, misalnya tadi saya nyatakan tuan-puan nak buat kajian di perkampungan orang asli. Itu pengalaman saya sendiri. Takkan kita nak bawa set soalan panjang berjela, mahu kita kena tinggalkan. Jadi yang pertama sekali kalau pergi di perkampungan orang asli, right, kita kenalkan diri, lepas tu kita tanya khabar, dah sarapan belum, apa program hari ni, keluarga macam mana, dan kemudian barulah tanya macam mana pandangan tuan tentang hal ini, right, so itu. Ataupun kamu pergi di rumah
penjagaan orang-orang tua kan. So dia kadang-kadang bila di rumah orang-orang tua ni perasaan mereka sangat sensitif. Jadi kalau kamu nak tanya tak kena gaya, mau dia tutup pintu dia baring je lah. Jadi setidak-tidaknya bila masuk jumpa tanya khabar, apa khabar, kesihatan hari ni macam mana, dah buat exercise belum, kan. Macam mana dengan makan minum sini, okey. Bila dia dah rapat dengan kita, bila dia dah mula percaya dengan kita, barulah kita boleh bertanyakan soalan kepada mereka. Jadi ikut situasi uh, sebab itu saya nyatakan bentuk-bentuk ataupun jenis temu bual ini bagus tak bagus sebenarnya bergantung kepada keadaan. Kita tak boleh cakap ni semua tak bagus, yang ni tak bagus, ni tak bagus, ataupun ni lebih kat sini, ni lebih kat situ. Jadi tak boleh macam itu. Dia bergantung kepada keadaan dan bergantung kepada perkara apa yang kita nak kaji. Jadi temu bual tidak berstruktur, soalan tidak ditetapkan atau disediakan terlebih dahulu, soalan timbul secara spontan. Jadi elemen pengkaji, diri pengkaji sangat penting dalam bersedia perkara ini. Dia tahu apa yang nak dikaji, jadi dia tahu macam mana nak melontarkan soalan. Jangan pula nanti pengkaji itu dihanyutkan oleh informan pula. Nanti dah sedap berbual, lah dia terlupa apa nak ditanyakan. Jangan begitu. Jadi pengkaji kena ada pendirian yang kuat dan mengingati perkara apa yang nak ditanya. Selain daripada itu, standby alat perakam suara lah, iaitu pemberi maklumat utama yang berbeza ditanya soalan yang berbeza. Mungkin orang tua A soalan yang dilontarkannya berbeza dengan orang tua B, berbeza dengan orang tua C. Mungkin soalannya akan berbeza-beza, tetapi konten soalannya adalah sama. Okey, konten soalannya adalah sama, iaitu untuk menjawab tujuan kajian. Okey, so saya lihat di ruangan chat box sekali lagi. Okey, daripada Puan Huda. Salam doktor, Waalaikumsalam. Berdasarkan respon doktor tadi, adakah bermaksud dalam senarai temu bual kita itu, kita hanya tulis soalan utama sahaja. Soalan berbentuk mencungkil jangan ditulis. Okey, jadi Puan Huda dan juga yang lain-lain, okey, benar, ia bergantung kepada jenis temu bual yang kita pilih. Kalau jenis temu bual yang kita pilih itu temu bual separa berstruktur, jawapannya ya. Maksudnya kita hanya menulis soalan-soalan temu bual utama sahaja berdasarkan keperluan tujuan kajian. Okey, so kita misalnya satu tujuan kajian ada 3 soalan. Lepas tu ada 3 tujuan kajian, bermaksud 3 darab 3, 9 soalan. Lepas tu dia ada soalan introduction ataupun pengenalan, so tambah lagi satu soalan, 9 campur 1, 10. And then kita ada soalan closing question ataupun soalan penutup. Biasanya kita 10 campur 1, 11. Yang sebenarnya yang idealnya 11 soalan. Okay, and then soalan cungkilan itu sebenarnya datang daripada refleksi ataupun jawapan informan. Kalau informan tu jawapan dia macam tidak begitu jelas ataupun pengkaji mahukan jawapan yang lebih, jadi soalan cungkilan itu ataupun soalan susulan itu boleh dikeluarkan. Ya, jawapannya ya tidak ditulis terlebih dahulu untuk soalan susulan. So itu. Okey. Okey, so itu. Oh, ada lagi yang baru masuk. Okey, jadi dalam konteks ini kita boleh nampak bahawa itu bergantung kepada jenis temu bual yang kita pilih. Okey, sama ada berstruktur, tidak berstruktur ataupun separa berstruktur. Okey, terima kasih doktor, sama-sama Puan Huda. Jadi saya teruskan kepada yang ini. Okey, perbualan akan berkembang dan berkisar di sekitar satu idea am dan boleh berlaku secara tidak formal. Ini lanjutan daripada jenis temu bual tidak berstruktur.
Okey, and then soalan yang diajukan lebih menjurus kepada aspek keseluruhan idea. Penyidik perlu memastikan orang yang ditemu bual tidak terpesong. Kadang-kadang ada orang yang pandai cakap. Misalnya orang yang dah berusia pandai cakap, so dia berseloroh and then dia bawa kita ke tepi ke sana ke sini. Tak mau. Pengkaji kena strong, pengkaji kena ada pendirian, cuba tarik semula informan untuk menjawab soalan-soalan yang dilontarkan. Okey, teknik temu bual, kita masuk yang ketiga. Okey, teknik temu bual ni ada pelbagai temu bual secara personal, okey, iaitu face to face, seorang dengan seorang, okey, iaitu pengkaji dan informan. Jadi personal ni, okey, membina hubungan kepercayaan, itu kelebihan dia. So kita just fokus dia seorang, berhadapan dengan dia, eye contact dengan dia, bahasa tubuh dengan dia, and then kita boleh bertegur sapa sebelum memulakan temu bual. Interaksi lebih mendalam dan kaya, kita boleh bertanya sekiranya ada soalan susulan, memudahkan pengurusan situasi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, temu bual boleh berlaku dalam kalangan kumpulan. Okey, yang dinamakan focus group discussion, FGD. Okey, interaksi dinamik antara peserta sebab peserta akan bertukar-tukar pandangan. Tetapi pengkaji dia kena firm, dia kena mengawal keadaan. Okey, menjana idea baru sebab ada beberapa informan di situ. Bermaksud ada beberapa kepala, ada beberapa idea. So dia akan cross each other, mendedahkan konsensus dan perbezaan idea. Tidak semestinya idea itu diterima oleh orang. Sebaliknya mungkin idea itu dia akan berbincang, ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Mungkin di akhirnya dia akan menyatakan saya bersetuju untuk tidak bersetuju. Mungkin keadaan boleh jadi sebegitu rupa untuk mengelakkan ketegangan, kita cakap bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan seterusnya, selain daripada personal dan juga FGD, kita ada round table discussion. Round table discussion dia lebih besar, okey. Macam FGD tadi mungkin dalam 4-5 orang, biasanya expert. Okey, biasanya expert. Okey, yang biasanya expert. So yang itu, tetapi yang ini mereka ada ilmu, cuma dia lebih ramai. Okey, meningkatkan kerjasama dan dialog, pertukaran pandangan yang mendalam, meningkatkan keterbukaan. Dan seterusnya adalah town hall. Di Malaysia kurang guna pakai town hall, tetapi ada. Okey, lately ada. Town hall biasanya di majlis daerah, majlis perbandaran dipanggil dalam satu dewan yang besar. So ada orang yang bertanya itu dan ini, dan jawapan daripada audien yang kebanyakannya adalah masyarakat tempatan. Jadi penglibatan komuniti yang lebih luas menggalakkan rasa pemilikan bersama, memudahkan dialog bersama pemimpin. Baik, ada persoalan daripada Puan Fazlia Tunisa. Okey, doktor, macam mana kita nak pilih peserta FGD kalau ada 3 lokasi yang berbeza sebab peserta mungkin tak kenal satu sama lain and kurang bercakap. Okey, okey. Jadi untuk jawapan Puan ini, uh, pemilihan peserta FGD bergantung kepada kita punya justifikasi. Biasanya kita nak yang expert. Okey, kita nak yang expert dalam satu-satu bidang yang boleh memberikan pandangan. Okey, so kita pilih daripada biasanya, okey, agensi kerajaan seorang, agensi swasta seorang, NGO seorang, pemimpin seorang, masyarakat biasa seorang. Dah 5 contohnya. Jadi kita memang nak mendapat pandangan yang berbeza. Mewakili kerajaan, swasta, NGO, pemimpin dan rakyat. Right. Kalau ada 3 lokasi berbeza, bagaimana? Tidak ada masalah. So kalau kamu nak datangkan mereka terus ke satu kawasan, kamu kena setkanlah kawasan di mana. Right, kawasan di mana, katakan nak jumpa di Batu Pahat, ada daripada Pahang, ada daripada Melaka, ada daripada Johor. Boleh jumpa. Tapi persoalan yang timbul, duit
iaitu kosnya. Okey, siapa nak tanggung perbelanjaan, siapa nak tanggung penginapan. Sebab itu, tuan, puan, kita ada teknologi. Macam hari ini kita gunakan Google Meet. Jadi, boleh guna bantuan teknologi. Kelebihan bantuan teknologi seperti ini, kita boleh rakam videonya, rakam kehadiran, rakam percakapan, dan kita boleh adakan jejak audit selepas itu. Kita lihat berulang-ulang kali, contohnya. Tidak ada masalah. Sebab peserta mungkin tak kenal satu sama lain. Tidak ada masalah kalau peserta tidak kenal. Sebab itu penemu bual perlu memainkan peranan yang penting. Okey, kalau dia tak kenal tak apa, tetapi yang penting dia memberikan maklum balas. Okey, jadi kalau dia tak kenal, kita tanya je bagaimana pendapat daripada ahli politik ini, bagaimana pendapat kerajaan, bagaimana pendapat swasta, bagaimana pendapat rakyat. So tanya, pusing-pusingkan. Memang benar dalam FGD, dalam RTD akan ada orang dominasi. Akan tetapi peranan pengkaji adalah untuk mengawal dominasi berkenaan. Okey, uh, kalau kurang bercakap macam mana? Jadi, kalau kita nampak ada yang kurang bercakap, pengkaji perlu memainkan peranan. Okey, baiklah, kali ini kita beri laluan kepada Pak Cik ABC untuk menyatakan sesuatu pula. Kita nak dengar pandangan daripada wakil gini. Jadi kita bagi peluang. Uh, kita sebagai pengkaji kena kontrol keadaan, kena kontrol perjumpaan berkenaan, kena kontrol temu bual berkenaan supaya semua pihak dapat memainkan peranan masing-masing. Alright, itu jawapan saya, Puan Faizal Risa. Okay, and then, ada soalan lagi daripada Puan Nazimah. Okay, adakah FGD tu perlu beberapa kumpulan? Bergantung. FGD perlu beberapa kumpulan, bergantung. Kalau saya buat secara serentak temu bual tapi tidak kategori sebagai FGD, hanya sebagai temu bual separa struktur, adakah boleh? So kalau buat jawapannya boleh, tetapi dia akan jadi FGD lah. Boleh juga buat macam gitu, tidak ada masalah. Okey. Bergantung FGD. Okey, bergantung kepada siapa diri pengkaji. Adakah pengkaji itu sedang belajar untuk memenuhi master ataupun PhD? Itu pandangan yang lain. Mungkin pengkaji itu sudah tidak terlibat dalam pembelajaran pasca siswazah, tetapi di dalam konsultansi untuk membuat projek. Itu pandangan yang berbeza. Kalau tuan-puan sedang belajar, tidak perlu banyak kumpulan FGD, right? Sebab dia kira berapa kepala orang yang terlibat. Nanti kalau ramai sangat, nanti macam mana nak analisis dengan time frame yang terhad. Tetapi kalau tuan-puan adalah consultant, jadi dalam konteks ini bergantung kepada siapa pemberi dana. Kalau dia nakkan jumlah yang ramai, of course tuan-puan kena ikut patuhi. Maksudnya nak kumpulan yang ramai. Yang ada saya pernah jumpa, ada yang 7 meja, 8 meja, satu meja ada 5-6 orang, lebih. So bergantung kepada keadaan, bergantung kepada siapa tuan-puan. Adakah tuan-puan seorang pelajar master PhD? Adakah tuan-puan sebagai seorang konsultan? Itu bergantung. Okey, harap dapat membantu. Okey, soalan seterusnya Tuan Fikri, apakah cadangan doktor penggunaan AI yang boleh digunakan bagi menukarkan rakaman kepada transkrip dengan lebih mudah? Yang ini tidak ada perisian AI yang lengkap yang boleh transcribe kita punya perbualan, sebab kadang-kadang perbualan kita ini perbualan yang ada bersifat rojak bahasanya. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Walaupun penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya, kadang-kadang kita ada bahasa pasar. Jadi AI nak lihat itu, nak kena baca.
masalahnya kosakata bahasa pasar itu tidak dikuasai oleh AI. Selain daripada itu, dialek mengikut negeri juga berbeza. Kalau utara dengan pantai timur, Kelantan, berbeza-beza. Dia boleh mengambil kira bahasa yang standard. Bahasa yang standard. Boleh cuba, dia dari segi perisian, boleh ChatGPT pun boleh try apa semua, tetapi di akhirnya saya jumpa beberapa orang, di akhirnya dia akan pergi check sendiri. Dia akan check sendiri. Kalau nak upah orang pun kadang-kadang dia tak faham bahasanya dia, sebab dia tak ada di tempat kejadian. Kalau AI pun kadang-kadang ada benda yang tersalah tafsir, so bahaya juga. Akhirnya kebanyakan yang saya jumpa dia akan check sendiri. Okey, so itu Puan Siti Zaitun. Doktor, bagaimana dengan nominal group teknik ataupun kita panggil NGT dari segi bilangan soalan dan bilangan peserta, dan sesuai tak jika dibuat secara online? Nominal group teknik ni dia kalau untuk tujuan pembelajaran master PhD, saya jarang dengar ada orang buat NGT. Dan NGT ni dia memang teknik, tetapi tidak digunakan meluas dalam kualitatif, right? Tetapi untuk tujuan konsultasi, NGT banyak digunakan, okay? Sebab dia memudahkan, dalam tempoh setengah hari dah boleh ada keputusan dan sudah ada jawapan yang itu. Okey, bagaimana nominal group teknik dari segi bilangan soalan? Bilangan soalan bergantung, tak banyak. Untuk NGT kita lihat bergantung kepada kajian berkenaan lah. Okey, biasanya tak banyak, 10-15 soalan pun ada juga. Bilangan peserta pun bergantung. Okey, untuk NGT oleh kerana dia tidak banyak digunakan dalam master PhD dalam bidang kualitatif, jadi tidak banyak dibincangkan dari segi bilangan peserta. Tetapi dari aspek konsultasi, okey, untuk bilangan peserta NGT bagi satu-satu kumpulan lebih kurang juga dengan FGD. 4-5 orang memadai. So itu, dan sesuai tak jika dibuat secara online? Boleh dibuat secara online, tetapi kawalan dia, jarak dia jauh kan. Tapi bergantung kepada pengkaji macam mana dia kawal. Kalau dia okey, okey. Kalau tidak, susah. Ash, Doktor, maaf bertanya soalan ini, ada berapa orang pakar yang ideal untuk FGD? Okey, pakar yang ideal, pakar yang macam mana, saya kurang faham. So, pakar yang terlibat dengan FGD ataupun pakar yang menentusahkan? Oh, jumlah. Okey, untuk jumlah, untuk FGD biasanya tidak lebih 7-8 orang. Okey, tidak lebih 7-8 orang. Misalnya tadi saya bagi contoh, seorang pemimpin, seorang kerajaan, seorang NGO, seorang orang awam. Mungkin awak boleh tingkatkan 2 orang pemimpin, 2 orang kerajaan, 2 orang NGO, 2 orang awam. So dah 8 contohnya. Ataupun itu contoh yang mudah, tetapi kalau setengah kes yang lebih spesifik, mungkin kamu perlukan seorang daripada agensi A, seorang daripada agensi B, C, D, E tentang satu-satu perkara. Bergantung. Okey, saya harap dapat menjawab. So, maksud saya jumlah perlu dalam jumlah ganjil ke doktor atau tidak perlu? Oh, tak perlu. Tak ada ganjil, tak ada genap. So, mengikut kesesuaian, mengikut justifikasi kita. Yang itu yang lebih penting. Okay, so town hall, and then cara yang lain, tadi ada yang menyatakan tentang jarak. So, saya menjawab di sini. Okay, Rizky, untuk transkrip hasil wawancara boleh cuba pakai TurboScribe. Hasil lumayan namun tetap harus cek lagi. Betul. Uh, betul. At the end of the day, so kita boleh nampak bahawa kita kena check, okay, sebab kita kena pastikan benda yang dicakapkan itu adalah betul.
Okey, selain daripada face to face bersemuka, sekarang selain daripada itu kita boleh telefon juga. Kalau seorang dengan seorang, kita boleh telefon, kosnya rendah dan jimat masa. Mungkin ada yang di Malaysia, mungkin ada di Indonesia, mungkin di Brunei, kita boleh call, phone call. So phone call mahal, kita boleh buat WhatsApp call, boleh, tak ada masalah. Tapi kita minta izin, lepas tu kita rakam. Contohnya kita rakam perbualan. Okey, akses kepada peserta yang jauh mengurangkan gangguan bukan lisan. So kadang-kadang gerak tubuh, kedipan mata, tangan apa semua kita boleh kurangkan gerakan berkenaan, so kita gunakan perbualan semata-mata. And then kalau tadi ada soalan jauh tadi kan, yang lebih efektif adalah video. Macam kita ada ni Google Meet ini, kita boleh guna. Selain daripada Google Meet, ada pelbagai variasi platform yang kita boleh guna pakai. Okey, gabungan komunikasi lisan dan bukan lisan kita boleh nampak jimat kos dan masa perjalanan, boleh dilakukan jejak audit, boleh rakam, kita boleh menonton berulang-ulang. So kita boleh tahu perkara ini. Alright, seterusnya and then kaedah analisis data temu bual kita dah hampir habis. Okey, temu bual boleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kandungan. Kita lihat kandungan apa yang diperkatakan, so kita analisis. Okey, temu bual boleh dianalisis secara manual ataupun perisian. Okey, so itu. Puan Rosita Ramli, Doktor, adakah citation yang menyatakan jumlah peserta kajian bagi suatu kajian temu bual, berapa minimum peserta kajian yang bagi temu bual? Betul, kita perlu ada citation ya, mengikut bidangan. Sebagai seorang penilai untuk tesis, okey, sama ada sarjana ataupun PhD, saya akan lihat perkara-perkara sebegini. Kata kamu 7 orang memadai. Siapa yang kata 7 orang memadai? 8 orang memadai. Siapa kata 8 orang memadai? Okey, jumlah peserta kajian. Macam tadi, saya ada nyatakan soalan, jumlah soalan, 10 soalan ideal daripada Chua Yang Piao. And then 15 soalan agak tinggi daripada siapa Chua Yang Piao. 20 soalan, dia dah banyak, berat. Begitu juga dengan jumlah peserta kajian. Berapa jumlah? Siapa kata cukup? Siapa kata tidak? Tetapi jumlah kajian ini bergantung kepada pakar ataupun penulis dalam satu-satu bidang kajian. Kalau bidang kamu adalah sains sosial, kamu kena cari dalam bidang sains sosial. Kalau kamu bidang kesihatan, kena cari bidang kesihatan. Kalau kamu bidang mass komunikasi, kena cari pakar dalam bidang mass komunikasi. You kena cari dalam artikel jurnal ataupun tesis yang menyatakan bahawa itu adalah jumlah yang memadai. Saya harap dapat membantu Puan Roslita. Okey, seterusnya puan-puan. Okey, kita ada NVivo, Atlas TI dan juga manual. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. NVivo mengurus dan menganalisis data, pengikutan yang sistematik, visualisasi data yang pelbagai bentuk. Lebih kurang sama juga Atlas TI, visualisasi jaringan dan hubungan, ciri catatan yang canggih, flexibility pengikutan dan mudah diubah dan disusun. Sebab dia ada data mentah, dia ada kita boleh bangunkan subtema, kita boleh kelompokkan, kita boleh bangunkan tema, kita boleh kelompokkan, dan kita boleh membina jaringan dia punya net dia tu, web dia tu, kita boleh bina jaringan, kita nampak visualisasi lah kalau kita guna Atlas TI ataupun NVivo. Tetapi at the end of the day, for qualitative researcher, pemahaman mendalam terhadap data adalah datang daripada pengkaji itu sendiri. Jadi pengkaji perlu memainkan peranan dan aplikasi teknologi tidak boleh mengambil peranan pengkaji dalam memberikan tafsiran dan dalam memberikan makna kepada apa yang dikaji. Okey, kawalan penuh terhadap proses analisis, proses flexibility tanpa had dan juga teknikal. Okey, so kena tahu kalau tuan-puan buat kajian, nak guna NVivo ke, nak guna Atlas TI ke, nak guna manual ke. Manual banyak kerja tetapi hasil memuaskan. Atlas TI, NVivo, okey, dia memudahkan pengurusan kerja kita tetapi pengkaji kena faham dan memberikan makna.
kepada perkara ini. Ini adalah yang terkini yang digunakan pakailah. So itu. Okey, strategi asas, okey, mengkaji secara umum semua maklumat yang dan mencatat nota pada birai teks, mengurangkan data dengan membina kod atau kategori dan menyisih teks ke dalam kod kategori. Misalnya kita guna warna-warna merah, kuning, purple, biru. So ada punya justifikasi. Red, warna merah untuk reason, kuning referral to ICU, green hijau apa untuk apa patient perception of staff, turquoise painful procedure. Dia macam-macam bergantung pada kajian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, peringkat penganalisaan data. Okey, so kita ada beberapa tahap. Okey, mengikut pakar. Okey, transcribe data. So daripada temu bual kita dengar apa headphone misalnya, kita transcribe. Tadi ada menyatakan guna apa turbo scribe pun boleh juga cuba. And then semakkan pengesahan daripada informant. So bila kita dah transcribe, dah ada tu, so kita selain daripada kita semak, kita hantar perbualan, teks perbualan itu kepada informant, minta dia semak. Okey, minta dia semak. Betul tak betul apa yang dikatakan. And then tahap 3, memahami data. Pengkaji kena baca berulang-ulang kali, kenal pasti soalan kajian, kenal pasti kaedah memproses data, kenal pasti jawapan kepada soalan kajian. Okey, yang penting kena tahu apakah tujuan kajian yang ditetapkan dalam bab pertama ataupun objektif kajiannya. So 1, 2, 3. So itu kena jawab. At the end of the day kena jawab tujuan kajian. And then tahap 4 kena buat, sebelum tema ni kena nampakkan, bila baca tu kena tahu data mentah dia apa, and then susun pola-pola dapatan. Pola-pola dapatan, and then susun, and then mungkin ada yang boleh rangkum, kita rangkumkan. Kalau tak boleh rangkum, kita kekalkan, and then kita buat subtema. Bila subtema, lepas tu buat tema. Okay, so itu antaranya, and then barulah analisis. Ada pengkaji dalam bidang kualitatif menggunakan statistik deskriptif. Right, maksudnya dia gunakan hits, kekerapan, ataupun percentage ataupun peratusan untuk membincangkan dapatan. Lepas tu dia ada huraian-huraiannya, diikuti dengan mungkin jadual, mungkin keluk dan sebagainya sebelum huraian yang lebih terperinci lah. Sekiranya berkaitan, tapi kebanyakan pengkaji kualitatif ni dia pengkaji yang tradisional, dia suka tulis. Jadi kalau yang suka tulis, dia tak melibatkan numerical berkenaan lah. And then pengesahan pakar, kamu kena rujuk pakar, beberapa pakar. Yang pertama, pakar kandungan. Okey, pakar kandungan. Betul tak betul. Yang kedua, pakar method. Method kamu betul tak betul. Ataupun yang ketiga, sekiranya perlu, pakar bahasa. Sebab apa? Mungkin temu bual bahasa Melayu tapi menulis bahasa Inggeris. Ataupun temu bual ada campur aduk bahasa Inggeris tetapi menulis bahasa Melayu. Sekiranya perlu, boleh guna pakar bahasa juga. Ada 3 jenis pakar lah. So itu kena lihat. Alright, and then kajian pattern dan buat laporan. Kaji pattern, nengok perubahan, nengok pola, and then buat laporan. So itu tahap 5. Oh, ada soalan lagi. Puan Siti Zaitun, Doktor. Oh, ada 3 soalan. Oh. Apa beza antara intercoder dengan pengekutan? Okey, dan pengesahan pengekutan. Saya buat analisis tematik data temu bual sebelum buat pengekutan. Perlu ada tema awal tak? Okey, bagaimana proses daripada pengekutan kepada tematik akhir? Macam saya katakan tadi, okey, yang pertama kena tahu data mentah dia apa benda. Perkataan-perkataan, 1. 2, frasa, mungkin gabungan perkataan. Mungkin gabungan frasa iaitu ayat. Mungkin gabungan beberapa ayat menjadi perenggan. Kena tahu perkataan, frasa, ayat, perenggan. Kalau yang lebih tinggi lagi, gabungan beberapa perenggan jadi subbab,
gabungan beberapa bab jadi bab, yang itu yang lebih tinggi lagi lah. So kita nak buat pengangkutan, okey. Jadi dalam konteks ini lebih kurang sama juga macam saya katakan, subtema, tema, right. So kita benda tu. Cuma yang kod tu mungkin informant. Okey, namanya Abdul Rahman. Kita tak nak guna Abdul Rahman. Kita bila buat laporan kita rahsiakan. Kan? Jadi kita guna informant satu. Kita kodkan informant satu. Ataupun kita kodkan I1. And then informant 2 Zahrul. Kita tak nak guna nama Zahrul, kita guna informant 2 ataupun I2. Kita kod kan. So kita kod-kod kan, maksudnya misalnya saya ambil contoh sekolah kebangsaan ABC. Kita tak nak keluarkan nama dia. Nanti ada benda baik, ada benda yang kurang baik. So kita kodkan. Kita berikan kod kepada sekolah berkenaan. Kita bagi kod kepada individu, kita bagi kod kepada sekolah, kita bagi kod kepada institusi. Right. So itu antaranya. Okay, so itu pengesahan pengangkutan. So kita yang itu kita tahu, kita boleh bincang dengan supervisor lah pengesahan pengangkutan. Tematik sebelum buat pengangkutan perlu ada tema. Jawapan kepada tema, macam mana awak nak buat tema? Okey, nak buat tema ni ada pelbagai cara. Biasa dalam kelas saya akan cakap ada 4 cara tema. Tema kalau nak buat tema awal, okey, first tengok teori yang diguna pakai. Dalam teori itu ada apa-apa konten tak, right? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kamu boleh buat literature review menyatakan tema apa, tema apa, tema apa, kena dapatkan sokongan. Itu banyak kerja. And then selain daripada itu, expert, pakar ada nyatakan awak boleh buat satu list tema. So mana pakar setuju, mana pakar tak setuju. So yang itu pun boleh juga. Yang terakhir iaitu biasanya orang akan gunakan biar data bicara ataupun yang lebih tepatnya tema berdasarkan apa yang diperkatakan oleh informant berdasarkan pola-pola ataupun pattern. So yang itu ada 4 cara. So bergantung awak nak tengok awal ataupun akhir. Kalau awal LR, theoretical, expert mungkin awal mungkin akhir. Kalau pola ataupun pattern dapatan itu di akhir. Yang itu. Pengangkutan kepada tema akhir. So itu bergantung Tuan Fikri, dalam kualitatif tidak memerlukan pakar mengikut Cohen. Jadi apakah perlu dijawab dalam Viva sekiranya ditanya bagaimana kesahan dapatan tersebut dibuat. Okey, Cohen kappa penuhnya. Cohen kappa ada nombor and then ada percentage apa semua. Jadi kalau Cohen dia biasanya terkait dengan statistik deskriptif. Okey, dia ada nombor-nombor. Tadi saya ada nyatakan dia punya hits, or frequency, or percentage. So benda-benda tu yang dilihat. Tetapi kalau kamu tidak membuat statistik deskriptif, macam mana nak kaitkan dengan Cohen kappa? So susah, tak boleh. So maksudnya you lihat secara tradisional. Okay, lihat tradisional maksudnya berdasarkan tema-tema apa semua, you tak main number or numerical data. So yang itu. Kalau kamu nak menjawab juga tentang Cohen kappa, so bermaksud kamu kena lihat dari segi statistik apa frasa, perkataan frasa ayat yang itu. Baru boleh jawab dengan mudah. Kalau tidak, kamu kena jawab bahawa kajian kamu tidak mengikut Cohen kappa kerana kamu membuat tafsiran dan juga huraian secara tradisional. So yang itu. Tapi nak jawab macam itu berlandaskan kepada bacaan siapa pakar dalam kualitatif, pattern. So pattern, kena guna pattern lah. So kalau pakar yang lain, guna pakar yang lain macam itu. Okay. So yang itu, and then conclusion. Macam saya nyatakan tadi bahawa perkongsian ilmu pada hari ini adalah bersifat permulaan. Okey, permulaan, jadi dia perlukan penggalian yang lebih mendalam
untuk kamu mendapat jawapan yang lebih tepat lah. So yang itu, jadi temu bual itu adalah perbualan untuk mengumpul maklumat. Okey, penemu bual individu yang menyelaraskan proses perbualan dan bertanya soalan. Okey, dan yang ditemu bual adalah individu yang menjawab soalan penemu bual. Jadi saya harap ia dapat membantu tuan-puan dalam apa, mengetahui ni lah, apa, teknik temu bual. Saya minta tuan-tuan, puan-puan untuk imbas kod QR bagi borang pengesahan kehadiran dan penilaian khusus tentang National Training Week 2025. Okey, dipersilakan tuan-tuan untuk melakukan scan. Okey, selain daripada itu tuan-tuan, puan-puan, saya ada kongsikan email saya zahroldi@uthm.edu.my, and then WhatsApp saya 0137942882. Sekiranya tuan-puan ada pertanyaan tentang metodologi tentang terutamanya kualitatif ini, boleh bertanya saya, tidak sekadar temu bual, mungkin dari aspek dokumen analisis dan juga pemerhatian juga. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan kerana menyertai pertemuan kita pada pagi ini. Saya Dr. Zahra Akmal bin Damin daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia, selaku selaku pensyarah kanan di Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum, dan juga selaku pengarah di Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan puan-puan memerlukan nota ini, boleh WhatsApp saya, so saya boleh kongsikan sedikit apa yang saya tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih banyak doktor. Kalau ada buat kursus lanjutan nak join, okey, Puan Siti Zaitun boleh, dan boleh bertanya kepada saya, boleh juga. Kalau nak berminat nota ini, saya boleh bagi, nanti boleh hubungi. Okey, Nur, Miss Izrin, terima kasih doktor, sama-sama. Huda, terima kasih banyak doktor, sama-sama. Puan Rosita Ramli, okey, thank you doktor, sama-sama. Okey, jam telah menunjukkan 11 minit. So terima kasih diucapkan kepada semua yang telah menyertai. So tak ramai kat sini. Thank you doktor, dah dekat dah ni untuk jadi pakar rujukan kualitatif. Boleh, insyaAllah. Apa-apa boleh rujuk saya. Oleh kerana tak ramai, izinkan saya sebut nama satu persatu, memberi kredit kepada tuan-puan yang telah hadir pada hari ini. Tuan Afiq Muhammad, Tuan Ahmad Faris, Dr. Ahmad Faris Nakuddin, ini sahabat saya daripada JSS, terima kasih. Tuan Ash, okey, Puan Fazlia Tunisa, Puan Huda, Tuan Muhammad Fakri, ada dua Puan Nazimah, Puan Nur Ashikin, Dr. Nur Sheila Saleh, Puan Nurul Widat, okey, Puan Nur Amis, Puan Nur Atika, Puan Nur Iman, Puan Nurul Aisyah, Tuan Rizki,